Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua yang sedang daripada tadi mulanya kita livekan saja dah ada yang menunggu untuk kita livekan show pada malam ni. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sedang bersama dengan kami dan kami mengharapkan agar anda juga dapat bersama dengan kami, membantu kami juga dalam sharekan video kita pada hari ini. Hari ini yang mana kita bersama dengan Masjid Mujahidin, anjuran Masjid Mujahidin dalam program Jatuh Cinta pada Al-Quran. Jatuh cinta pada Al-Quran. Kalau jatuh sendiri, bangun sendiri. Jatuh cinta pada Al-Quran, siapa nak, macam mana kita nak tahu? Tunggu sekejap lagi. Sebabnya kita akan ada bersama dengan panelis-panelis hebat-hebat kita pada hari ini. Kita akan ada bersama dengan pegawai Masjid Mujahidin, ada Ustaz Zahil dan juga ada teman kita Bayi Haki yang akan bersama dalam program ini insya-Allah. Jadi untuk anda yang sedang menonton pada saat ini, sebenarnya saya nak mengajak anda untuk bersama dengan program ini sampai habislah. Jangan ke mana-mana. Kalau yang dah ada yang kat sini, yang sedang menonton ni, jangan lupa untuk share. Mana yang dah share, thank you so much lah. Yang belum share tu apa lagi? Share dulu. Share lah. Okay, terima kasih. Okey, jadi sebenarnya saya selaku host, moderator pada hari ini, kalau mungkin ada yang belum kenal, nama saya Muhammad Syahid. Saya diberikan amanah untuk saya bersama dalam program Mujahidin. Terima kasih kepada Lembaga Pentadbir Masjid kerana sudi untuk mengundang saya dalam program ini. Walaupun tak adalah famous sangat pun. Tak famous pun. Jangan cakap sangat, tak ada famous pun. Jadi dapat jugalah saya dalam bersama program Masjid Mujahidin ini untuk kita bersama kongsi akan cerita-cerita ataupun dakwah-dakwah yang bakal dikongsikan oleh asatiza dan juga teman-teman kita insya-Allah. Baiklah, jadi pada permulaan ini yang mana saya nak kongsikan kepada anda sebelum kita masuk kepada tajuk yang kita akan membincangkan pada hari ini, saya nak mengajak anda semua yang berkelapangan untuk anda bersama dengan Masjid Mujahidin pada 12 Disember nanti. Kita akan adakan majlis khataman Quran. Okey? Dan dalam majlis khataman Quran ni biasalah, kalau untuk anda yang nak berikan nama-nama arwah pun boleh bulan dana untuk bumbung masjid. Jadi untuk anda yang nak menderma, anda juga boleh menderma melalui majlis khataman Al-Quran. 12 Disember guys. 12 Disember yang mana kita akan adakan majlis khataman. Okey, jadi hari ini sebagai pengenalan, kita akan mula daripada kanan ke kiri. Kita mula daripada kanan lah. Tapi sebelum kita mula dulu, seperti biasalah, kalau anjuran masjid ni kita nak kena baca Fatihah, nampak daripada Islam vektor sikit. Okey. Kalau talk show kita tak buat. Okey, jom. Untuk anda yang sedang berada di rumah pun sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan diberikan manfaat. Dan mudah-mudahan yang kita minta adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Jadi program ni diadakan secara live. Kita berada di Masjid Mujahidin untuk kita adakan program ini. Jadi sebelum kita lanjutkan dalam soalan-soalan yang akan kita ajukan kepada panelis kita ataupun speaker kita pada hari ini ingin kita berkenalan bersama dengan Ustaz Izam yang berada di sebelah kanan saya. Ustaz Izam, masya-Allah. Ustaz Izam ni selaku ketua dakwah unit Ya. Ketua unit dakwah. Dakwah unit pula. Ketua unit dakwah. Ketua unit dakwah Masjid Mujahidin. Ya. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama kita orang pada hari ini. Yalah, kalau tak datang tak ada moderator pula. Ya. Okey. Ustaz dah lama juga bertugas di Masjid Mujahidin. Alhamdulillah, baru juga 13 tahun lebih lah. Oi, 13 tahun dah kata baru. Dah lama. Masya Allah, 13 tahun. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Izam ni dapat berkekalan untuk berkhidmat untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada teman kita. Kalau dekat sini, kalau kata Bayi Haki dengan saya, orang lebih kenal saya lah daripada Bayi Haki. Terbalik, orang lebih kenal Bayi Haki daripada saya.
Baik Haki, siapa yang tak kenal pemain bola sepak Singapura? Dulu kira kalau saya dengan dia berada belakang kamera ni kira kawan-kawan lah. Tak dia tak sama. Okey, mungkin boleh kenalkan diri sikit. Mungkin ada yang penonton-penonton perlu kenal lagi. Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Nama saya Baik Haki bin Kaizan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Mujahidin kerana menjemput saya. InsyaAllah dapat share apa yang patut dalam topik kita hari ini. Ya, dia dah siap sedia dengan nak jawab soalan-soalan. Tapi nanti dulu. Tadi awal-awal dia cakap terima kasih tu, saya ingat dah akhir program dah tu. Tapi belum lagi. Untuk anda yang sedang menonton, kita masih lagi bersama dalam program ni. Okey, jadi kita berpindah kepada sebelah kiri saya. Pun sama juga. Kiri kanan saya diapit dengan orang-orang yang terlalu famous ni, Masya Allah lah. Ustaz Izam Baik Haki. Sebelah kiri saya ada Ustaz Zahil bin Zakaria Al-Hafiz. Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Khabar Ustaz sihat? Alhamdulillah Ustaz. Nampak berseri Ustaz. Alhamdulillah, lampu. Lampu. Ustaz Zahil, jadi kalau sekarang orang nak tanya Ustaz Zahil tengah buat apa dan sebagainya, mungkin Ustaz nak kongsikan? Biasalah saya dikenali di Singapura ni banyak mengadakan kelas-kelas Al-Quran. Dan Alhamdulillah berjalan terus walaupun kita dalam waktu pandemik ni. Alhamdulillah masih ramai lagi aktiviti Al-Quran, macam program pada hari ini juga masih berjalan lancar dan Alhamdulillah. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku sekarang ni akan dipermudahkan kita lah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz Zahil kata ramai yang dia mengajar Quran dengan banyak tempat dan sebagainya, ramai orang yang nak belajar Quran. Yalah, mudah-mudahan kita doakan lebih ramai lagi semua, biar seluruh Singapura ni semuanya berminat dan suka untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Okey guys, untuk anda yang sedang menonton, tidak lain, tidak asing lagi untuk kita. Kita ada ustaz kita di sini, Ustaz Husin. Yes. Nyaris saya tersebut Ustaz Adam. Adam tu bapak dia. Ustaz Husin Adam. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak penat Ustaz? Tak ada biasa Syah. Tengok muka hantar dah rasa nampak tak penat. Masya-Allah. Jadi Ustaz dah selaku apa dekat Masjid Mujahidin? Saya imam eksekutif di sini. Imam eksekutif, Masya-Allah. Sama je Ustaz Izam, kita pun baru bekerja. Tak boleh percaya sangat Ustaz ni kalau baru ni. Kalau dia 13, saya 12 lah. Saya masuk dulu kan. Jadi Ustaz Izam 13 tahun? Saya 12 tahun. 12 tahun, Masya-Allah. Ustaz Husin dulu saya jumpa dia waktu saya zaman-zaman belajar lagi. Masa tu Ustaz Husin bertugas kat masjid lain lah. Masa tu saya kecil-kecil lagi, tapi time kecil tu pun orang cakap badan saya tak kecil sangat. Tapi okey je lah. Okey. Jadi untuk anda yang sedang menonton pada saat ini, saya masih lagi mengharapkan agar anda dapat kongsikan video live kita pada malam ini, disebabkan dalam perkongsian ini ataupun program ini akan ada benda-benda yang baik untuk kita kongsikan. Jadi kalau kita dapat share kepada teman-teman kita dan saudara mara kita yang lain, teman-teman kita yang lain dapat manfaat, anda juga akan mendapatkan pahala. Jadi sampaikan dakwah kepada orang lain, percuma je. Jadi untuk anda yang bantu kita dengan share, thank you so much. Terima kasih saya ucapkan. Okey, jadi pada hari ini, segmen yang pertama, round yang pertama ni, kita akan bersama dengan, saya nak pilih dengan Ustaz Zahil dulu dah. Boleh Ustaz Zahil? Cubalah, kita cuba. Kita cuba dia kata. Macam tak prepare ni Ustaz Zahil ni. Okey, jadi baik. Kita sebenarnya kita nak bersama dengan Ustaz Zahil lah. Ustaz Zahil ni dikenali, kalau kita kata bukan Singapura lah, dah peringkat international. Dah ke mana-mana negeri dah, Indonesia, Malaysia, negara Arab dan sebagainya. Jadi Ustaz Zahil juga pernah berada dalam program Voices from the Sky. Alhamdulillah. Kan? Pada tahun 2015. 5 tahun yang lepas. Ya, itu anjuran Syukuran International, program yang diadakan di Singapura. Dan masya-Allah lah, rasa ramai dah tahu tentang program tu di mana kira tuan guru lah ataupun imam besar Syekh Mishari Rashid yang pernah berada di Singapura pada ketika itu. Dan masya-Allah sambutan kita dapat mendengar bacaan beliau, nasyid-nasyid dan qasidah. Dan subhanallah, daripada program itu kita nampak ramai lagi yang bersemangat nak mencuburi dalam pelajaran Al-Quran, dalam mendengari bacaan-bacaan imam dan sebagainya. Jadi kalau Voices from the Sky tu Ustaz, jadi dalam tu Ustaz bersama, digandingkan bersama dengan Mishari Alhamdulillah, ya betul. Jadi pada malam tu dia ada beberapa asatizah yang join. Jadi daripada Singapura pun ada Ustaz Fahmi yang membawa bacaan Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Dan Sudais Malaysia, Ustaz Syukri Ali. Dan dari Singapura, saya lah membawa, asalnya membawa bacaan Fahad Al-Kandari. Iaitu sahabat kepada Syekh Mishari.
Dan alhamdulillah malam tu dapat berduet bersama Syekh Mishari dalam mendendangkan beberapa qasidah, qasidah di atas pentas. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi pengalaman Ustaz Zahil ni yang membuatkan Ustaz Zahil sampai ke tahap ni lah, kan? Jadi mungkin boleh tak Ustaz kalau kongsikan pengalaman Ustaz sewaktu Ustaz belajar di luar negara. Ustaz Zahil ni belajar luar negara ni kalau korang nak tahu. Jadi mungkin Ustaz boleh sharekan kita perkongsian Ustaz belajar di luar negara berkenaan dengan ilmu Al-Quran yang Ustaz dapatkan dengan qiraat dan sanad dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, saya rasa ramai dan dah pernah dengar pun cerita perjalanan menuju ke bidang Al-Quran dan sebagainya, sebab mungkin ada yang dah tahu tentang background daripada keluarga Ana sendiri, di mana Ana rasa sangat bersyukur dan bertuah dibesarkan bersama kedua orang tua yang sangat begitu menggilakan Al-Quran jadi ekstrim dengan Al-Quran. Jadi apa pun kejayaan yang Ana dapati sekarang ni, Ana rasa adalah titik peluh dan penat lelah mereka dan doa mereka pula adalah sebahagian daripada kejayaan yang Ana dapati hari ini. Dan alhamdulillah kita tengok hari ini, masya-Allah, kita pun ada beberapa imam-imam juga di Singapura, kita tak nafikan yang masya-Allah bacaan mereka juga baik. Dan Ana rasa bahagian dalam pembelajaran Al-Quran ni tidak lari daripada didikan daripada orang tua tu. Betul. Didikan daripada orang tua lah. Jadi anak mulakan mungkin pengalaman di luar negara, mungkin ada orang duduk 10 tahun. Tapi mungkin 10 tahun tu di luar tak sama macam di rumah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ulama kata madrasah yang pertama itu adalah madrasah di dalam rumah tu sendiri. Dan pendidikan awal dan orang yang pertama mendidik kita adalah mak kita sendiri, kan. Disebabkan itu kita tengok peringkat ataupun pangkat mak kita tu apabila dia mendidik seseorang anak, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan dia mahkota daripada syurga, kan. Jadi Al-Quran ini sangat besar dalam kehidupan saya, disebabkan istimewanya saya mendapati ilmunya daripada kedua orang tua saya, dan terutamanya daripada ibu saya, daripada umi saya tu sendiri yang masya-Allah mendidik saya untuk beberapa lama lah, daripada kecil dan sebagainya. Mereka adalah contoh tauladan pada ketika itu. Sebab masa tu kita berada di negara Arab pun, orang ingat negara Arab tu memanglah kita akan hafal dan sebagainya. Tapi pada waktu usia kecil tu, waktu di Jordan tu tak banyak sangat tempat-tempat penghafalan Al-Quran secara orang kata sistem lah. Macam sampai 30 juzuk dan sebagainya. Sebab penghafalan Quran nak mendapat sampai 30 juzuk ni, dia memerlukan komitmen yang sangat tinggi daripada disiplin kedua orang tua tu sendirilah. Sebab ada orang pergi sekolah ataupun pergi mak tahfiz 1 jam, balik dia tak mengaji. Tapi di dalam rumah tu, institusi keluarga dalam rumah tu sangat penting dalam peranan membangun seorang yang menghafal Al-Quran. Okey, kalau kita sentuh sikit Ustaz berkenaan dengan sanad, qiraat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Mungkin ada tanya-tanya. Apa tu sanad dan sebenarnya apa tu qiraat? Okey. Takut nanti tersalah, kan. Dia kata selama ni saya baca qiraat. Masa awal baca Quran baca qiraat. Qiraati. Tu qiraati, jangan tertukar. Betul. Ini qiraat. Mungkin Ustaz nak kongsikan, silakan. Saya rasa di Singapura pun dah terdedah sekarang tentang sanad, tentang ijazah dan sebagainya. Kalau kita tahu sanad ni adalah seperti sanad hadis juga. Sanad hadis itu adalah sanad, adalah bacaan. Kalau kita cakap Quran, bacaan kita ni akan mengikut ataupun dia berjalan dengan sama jalanan ataupun sama jalan menuju ke bacaan Nabi SAW lah. Jadi kadang-kadang ada yang memegang sanad tu, kadang-kadang bacaan dia orang kata muttasil ila Nabi, sampai kepada Nabi. Maknanya dia mengikuti ajaran Nabi, tajwidnya, bacaannya, sebutannya dan sebagainya. Dan itu secara umumnya lah sanad ni, kan. Dan sanad dia ada macam-macam, sanad hafalan, sanad qiraat dan sebagainya. Dan macam tadi qiraat tu adalah perbezaan bacaan di antara para imam. Kalau kita lihat dalam ilmu qiraat ni ada 14 qiraat sendiri. Betul. Di mana di antara 14 tu 4, di antara 10 tu, di antara 14, 4 yang dipanggil qiraat syadzah. Qiraat yang tidak boleh dibaca di dalam solat. Tapi boleh dipelajari. Dan qiraat yang 10 tu dipanggil qiraat mutawatirah, qiraat yang diteruskan bacaannya tu daripada zaman Nabi SAW dan di-endorse oleh Nabi SAW sampai pada hari ini, dan boleh dibacakan di dalam solat. Jadi kalau kata qiraat ni, dia bacaan-bacaan dia kadang-kadang ada bunyi pelik-pelik dan sebagainya. Dengan tu penting untuk kita tahu, Ustaz Zahil. Betul. Berkenaan ilmu-ilmu qiraat. Tapi seawalnya tu perlulah kita mengetahui ataupun mempelajari ilmu Al-Quran yang asas terlebih dahulu. Tak ada yang pergi cari imam, ada cari nak mula belajar dengan syu'bah dan sebagainya. Betul. Okey, jadi kita
tengok balik manakah asas kita. Kalau kita yang belum lagi mungkin belum mula untuk belajar Al-Quran, belum terlambat untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Mulakan langkah pertama untuk mencari guru. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kerana langkah pertama yang kita buat tu memang betul-betul benar dan itu memang betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah iaitu langkah untuk mencari ilmu Al-Quran. Mungkin Ustaz Zahil, Ustaz Zahil mungkin boleh tak kongsikan sedikit ataupun nasihat kepada para penonton yang sedang bersama ni untuk mereka yang mungkin baru nak mula dengan Al-Quran ataupun mungkin mereka ni yang nak cari cara macam mana nak jatuh cinta dengan Quran ni. Okey, dia bukan nasihat, sebenarnya pengalaman hidup ni. Pengalaman hidup, perjalanan hidup kita ni. Sebab kita sebagai orang yang membawa Al-Quran ni, cabaran kita sangat besar. Cabaran sangat besar, ujian pun sangat besar. Macam orang tua kata kan, makin dia dekat dengan Allah, makin besarlah dugaan dia. Ujian dia, betul. Ujian dan dugaan dia. Jadi makinlah kita dekat dengan Al-Quran ni, banyak juga dugaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Al-Quran ni seperti mana Allah kata, Al-Quran ni adalah nur. Cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nur kan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala tu cahaya bagi langit dan bumi. Jadi Al-Quran ni seperti mana disebutkan Al-Quran sebagai ruh. Al-Quran tu sebagai ruh. Dalam di antara nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, Allah SWT sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan. Al-Quran juga sebagai Ar-Ruh kan. Ini semua di antara nama-nama yang memberikan gambaran tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalau kita lihat Allah SWT kata dalam Al-Quran juga wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bukan sahaja waktu kita susah, kita cari Al-Quran. Bukan sahaja waktu kita nak belajar cerita tentang para nabi dan sebagainya. Malahan Al-Quran ni adalah jaminan kehidupan kita. Jaminan kehidupan kita. Seperti mana Allah SWT sebut, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah SWT kata Quran ni akan memberikan kita hidayah. Quran ni akan memberikan kita hidayah kepada orang-orang yang Allah SWT pilih. Jadi kalau kita nak dapat perjalanan kita ni diatur oleh Allah SWT, kita nak dapat perjalanan kita ni Allah SWT susun dan sebagainya, kita usaha di dunia, tapi pastikan akhirat kita itu di antaranya adalah mengejar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari dan membaca seperti mana disebutkan dalam hadis. Nabi SAW berfirman dalam hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu bacalah Al-Quran, bab Al-Quran ni akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat bagi kita. Jadi Quran ni bukan sahaja untuk dipamerkan di dalam solat. Kadang-kadang orang cakap, oh patutlah dia jadi ustaz, dia baca Quran. Tapi bukan sebagai nasihat, tapi sebagai sama-sama perjuangan kita. Untuk orang yang baru nak mula ke, untuk orang yang baru nak start ke, dah jadi terror ke, dah apa ke. Sebenarnya Al-Quran ni adalah satu je yang kita kena ingat, adalah satu benda yang dipanggil blessings. Adalah satu kehebatan dan kelebihan yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Tak semua orang yang akan mendapat Al-Quran. Jadi apabila Allah SWT berikan kita Quran, itulah yang dinamakan buku yang dinamakan sebagai yahdi minadh-dhulumati ilan nur, yang memberi hidayah. Yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan seseorang tu daripada kegelapan pada terang menerangnya dunia ni. Jadi untuk sesiapa yang inginkan kehidupan dan sebagainya, bukan kita kata kita menolak dunia, tapi Al-Quran ni kadang-kadang jaminan dunia kita. Betul. Al-Quran ni jaminan. Dia adalah panduan manual pada kita. Panduan. Dan bukan kita kata kita dah dapat panduan tu. Tak, kita pun dalam perjalanan untuk menuju panduan tu. Kita sama-sama. Jadi dengan adanya program hari ini, kita sebenarnya nak mengungsikan beberapa pengalaman daripada beberapa individu yang berbeza. Mungkin ada orang kata, oh Ustaz Zahil lain lah, mungkin dibesarkan daripada keluarga yang hafal Quran. Tapi Al-Quran juga menginspirasi individu-individu tertentu bukan daripada kalangan-kalangan orang yang membaca Al-Quran pada awalnya. Jadi itulah kelebihan Al-Quran. Seperti mana kita tengok Al-Quran dapat memberi hidayah kepada orang yang paling garang dan paling jahat pada zaman Nabi, iaitu Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar waktu ketika itu, dengan turunnya ayat daripada surah Taha, beliau terus rebah dan mencari siapa yang menurunkan wahyu ini. Jadi inilah program kita Ustaz pada hari ini. Inilah program kita nak membuka tirai program kita pada hari ini adalah untuk Quran ni bukan hanya orang-orang tertentu saja.
Tapi sebenarnya Al-Quran yang Allah turunkan untuk semua orang supaya kita dapat orang kata mengejar kita dapat sama-sama mengambil peluang untuk mendapatkan keberkatan itu. Betul. Ya. Jadi itu di perkongsian daripada Ustaz Zahil berkenaan dengan perjalanan pengalaman beliau sewaktu di Jordan, Ustaz ni. Alhamdulillah. Dan nasihat-nasihat beliau berkenaan dengan untuk anda yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran dan sebagainya, perlu mulakan langkah pertama anda dengan kita mencari guru dan sebagainya. Lagi tadi Ustaz Zahil katakan berkenaan dengan sanad ataupun qiraat. Jadi kalau kita cari guru tu, kalau boleh bersesuaian lah dengan guru-guru yang bersanad, yang mempunyai sanad yang sahih dan sebagainya. Dan mungkin dari mereka ada ilmu-ilmu qiraat untuk dikongsikan, itu lebih baik. Jadi macam tu. Jadi untuk anda yang sedang menonton pada saat ini, Al-Quran seperti Ustaz Zahil katakan tadi, Al-Quran adalah untuk semua. Al-Quran for all. Jadi untuk anda yang sedang menonton ni, kalau kata saya tak boleh baca Quran Ustaz, saya dah cuba. Cuba dan cuba lagi. Cuba tu mesti kita nak kena ada usaha dan juga doa. Kalau orang usaha tanpa doa, itu mustahil. Orang yang doa tanpa usaha, itu satu pembohongan. Jadi kita nak kena usaha dan sambil berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baru akan jadi mukmin yang lebih baik, insya-Allah. Baik Ustaz Zahil, kalau tadi Ustaz Zahil kata ada cahaya dekat sini, ada cahaya dekat sana daripada kegelapan dan pergi kepada tempat yang penerangan, tempat yang terang. Jadi sekarang viewers ni sekarang sebenarnya mereka sedang berada dalam kegelapan. Kita nak keluarkan mereka daripada kegelapan ni untuk mereka mendengarkan bacaan-bacaan daripada Ustaz Zahil. Boleh tak Ustaz Zahil? Sikit lah. Untuk Ustaz Zahil bacakan, boleh? InsyaAllah, boleh. Ini kita dalam depan kamera je tanya dia, tak payah nak tulis soalan. Kaki dia spontan nampak. Jadi nampak dia punya natural. Boleh tak Zahil? Boleh kita baca sikit kita lah baca, sebagai kita bagikan pembukaan, ruangan. Jadi mungkin ada aura-aura voices from the sky kemarin Ustaz, ataupun lagi hebat. Silakan Ustaz. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Suraqallahul Azim. Masya-Allah Ustaz Zahil. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah berkati Ustaz Zahil dan juga keluarga ni. Jangan balik dulu Ustaz belum habis lagi. Jangan balik dulu. Baik, kepada yang anda sedang menonton ni, terima kasih sangat-sangatlah kepada anda yang sedang bersama dengan kami ni. Thank you so much. Jadi pada kali ini, round pertama bersama Ustaz Zahil, kita dah tanyakan dia berkenaan dengan pengalaman dan sebagainya.
Saat ini saya berminat lah pula untuk kita mengetahui berkenaan dengan perkembangan daripada saudara kita Baihaqi. Mungkin kita boleh tanya beberapa soalan Boleh. Orang-orang yang sedang menonton ni pastinya mungkin tertanya-tanya berkenaan dengan perkembangan Baihaqi sekarang. Macam mana? Apa perkembangan sekarang ni? Alhamdulillah. Sekarang saya dah balik Singapura. Since dah for the past 5 to 6 years lah dah main bola di luar negara. So lately main di Thailand selama 3 tahun. Okey. So sekarang dah memang saya plan lah untuk balik ke Singapura pada tahun 2020. Wah. So dan kena pula pandemik ni kan, dan okeylah Yang betul alhamdulillah kebetulan lah, kebetulan dan alhamdulillah everything goes smoothly lah. Masya-Allah. Jadi sekarang ni masih lagi main bola dan sebagainya lah. Masih Ke ada buat benda-benda lain lagi? Masih. Saya bertanda tangan kontrak dengan Tampines Rovers selama dua musim ke depan insya-Allah. So inilah mungkin fasa-fasa terakhir lah untuk kerjaya saya sebagai pemain bola sepak. So, Okey. Tapi tak apalah. Jadi kalau Baihaqi tak ada, mungkin orang berpindah pada saya pula. Jadi kita gurau-gurau je. Saya bukan main bola sangat pun. Dah lama dah tak main bola. Dulu saya main bola pun dulu dengan Ustaz Zahir lah. Waktu kita main bola Ustaz Betul. Sekarang ni dah masing-masing buat kerja masing-masing, dah tak sempat dah. Baiklah. Baik. Di sini kita pernah ada yang dikongsikan oleh teman-teman kita berkenaan dengan Baihaqi cenderung ataupun suka minat dengan Al-Quran ya. Dan pula ditambah pula dengan kemarin ada buat challenge di Instagram kan? Yes, betul. Waktu Ramadan. Itu challenge apa tu Okay, waktu tu saya dekat Thailand. Dekat Thailand tu? Masih dekat Thailand. Dan sepanjang saya kena drive 3 jam daripada Bangkok. So, every time saya drive untuk ke destinasi tu? Ke destinasi tu. Nama dia Trat. So, Pulau Trat ni agak jauh dan saya selalu bersendirian drive. Sorang-sorang. Tengah sorang-sorang waktu tu Ramadan. So, saya berfikirlah apa saya boleh contribute dalam bulan Ramadan ni kan. Waktu tengah driving tu saya rasa macam okeylah, tak tahulah, mungkin satu sign ke, satu hidayah ke, saya tak tahu kan. Dan saya fikir why not do this lah. Dan kita tengoklah masyarakat punya respons macam mana. Tapi dari situ baru mula cenderung dengan Al-Quran ke, atau before that pun dah cenderung dengan Al-Quran? Alhamdulillah before that memang dah, actually dalam playlist kereta pun semua mostly pun surah-surah lah. Bukan nak cakap baik lah, tapi memang selalu dengar. Memang suka lah. Memang suka lah. Okey. Jadi memang ayat Quran ni sebenarnya memang kadang-kadang bila kita dengar, orang suka, dia tak faham tapi dia suka dengar. Betul. Kerana Al-Quran ni dia ada satu, orang kata mukjizat, yang kata kadang bila kita baca, tengok dia pun kadang kita tenang. Correct. Baca pun tenang. Pasal orang kadang bila ada masalah, dia baca Quran. Betul. Tapi silapnya kat situ, kadang bila dia ada masalah baru dia cari Quran. Bila tak ada masalah, dia tak cari Quran. Na'udzubillah min zalik, kita jauhkan. Mudah-mudahan anda semua yang sedang menonton, kita bersama dengan Quran tiap-tiap masa sebagai panduan kehidupan kita. Masya Allah. Okey, jadi mungkin kita bertanyakan berkenaan dengan Baihaqi belajar dengan Al-Quran. Mungkin ada belajar Quran dengan siapa-siapa ke? Kita nak tahu juga ni, penonton nak tengok ni. Betul. Mungkin boleh reveal tak dengan siapa Baihaqi belajar Al-Quran? Waktu dulu tinggal dekat Jurong East lah. So belajar dengan satu pakcik ni, which sekarang dia dah meninggal. Okey. Memang daripada blok tu ramai-ramai lah kita pergi rumah dia. So tu guru, so-called guru ngaji kita orang lah. Tu masa kecil-kecil dulu lah. Masa kecil-kecil datang dan seminggu sekali bayar yuran, Okey. So go through, tapi masih dalam keadaan main-main lah kan. Kita banyak pergi ngaji ke banyak monting? Tak, banyak pergi ngaji, tapi pergi ngaji dalam perasaan takut kan. Dalam perasaan takut, dalam perasaan macam fear lah dalam diri kita. So saya rasa mungkin masyarakat pun pada hari ini pun mungkin itulah yang dorang ada dalam diri dorang, which is fear. Dorang tak nak ke depan, mungkin perasaan malu, perasaan takut aku salah ke, takut aku macam ke depan macam mana nanti ustaz marah, orang tengok aku macam mana, that kind of thing. So mungkin itulah salah satu mungkin blocking orang-orang ni nak ke depan. Okey, jadi kalau sekarang ni Baihaqi belajar dengan siapa? Ada guru-guru sendiri? Contoh saya sampai sekarang ni pun masih lagi bertalaki. Betul. Terus terang saya katakan, saya masih lagi bertalaki dengan Ustaz Fendi Ahmad. Untuk kiraat-kiraat selain daripada Tariq Syatibi dan sebagainya. Selainnya semua masih lagi
bersama dengan Ustaz Fendi. Kalau Bayaki ada tak guru-guru yang masih lagi bersama? Saya, Masya Allah, saya tak segan lah. Saya nak cakap, saya isteri saya juga. Masya Allah. Nova kita tahu dia ada latar belakang masjid daripada Madrasah Al-Sagaf kan. Okey. So alhamdulillah pembacaan dia pun memanglah dia pun sering khatam Quran. Okey. So memang dari situ pun saya alhamdulillah juga sambil membesar ni kita banyak kenalan-kenalan ustaz-ustaz kan. Lama-lama daripada seorang yang kita nak cari jawapan, lama-lama kita jadi kawan kan. Kita jadi kawan, kita dapat duduk, kita dapat bersimbang dan justru kita ke depan tu yalah ambil kesempatan lah. Saya ambil kesempatan dari situ. Mungkin dengan Ustaz Zahil juga berapa kali. Dalam diam-diam Ustaz Zahil ni sebenarnya. Ada juga Ustaz Hakim yang saya kenal. Alhamdulillah. Even kawan-kawan lah. Kawan-kawan daripada masjid. So, macam Ustaz Zahil pun pernah berapa kali juga macam kupaskan ayat-ayat. Macam saya tanya, Ustaz, ni misal kata surah Taha ni. Apa kisah dia? Jadi saya ilmu kurang kan. So dari situ saya dapat duduk pun walaupun minum air tu pun duduk selama 30 minit dapat dengar satu ayat tu dikupaskan pun rasa macam puas macam puas lah. Macam how beautiful it is Al-Quran. Saya selalu imagine, saya cakap dengan Ustaz, Ustaz, you punya the gift that the talent that you have semua orang nak. Tapi alangkah it's not fair lah. I mean tak semua orang ada that talent. Betul. So I feel macam blessed lah bila I dengar ayat-ayat ni. So sikit sebanyak pun bila macam for example Ustaz macam kupaskan ayat daripada surah Al-Imran. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. So which means kita pernah nak buat benda jahat, tapi every time we turn to Allah, Allah forgive us. So itu yang satu mungkin harapan yang orang-orang mungkin kat luar kita nak harapan. So I think itu yang mungkin masyarakat kat luar yang mungkin tak nak ke depan untuk pergi cari ilmu Al-Quran. Mungkin orang ada rasa dia benda yang macam blok ni. Aku berdosa, yang aku menghalang yang menghalang. So macam saya let's be open lah. Semua orang berdosa. Betul. So sikit sebanyak kita try every day kita memperbaiki hidup kita. Maybe through Al-Quran, through sometimes classes. Maybe kita pelan-pelan jinakkan diri kita pelan-pelan. So I think there are banyak cara lah. Yes. Betul. Saya berminat dengan tadi apa yang Bayaki katakan. Dia salah seorang gurunya adalah isterinya. Kita seorang lelaki ni, sebagai seorang lelaki ni tak terlepas lelaki dan juga keegoannya. Betul. Kadang-kadang kita tahu, kita tahu isteri kita ni berkebolehan lebih daripada kita, tapi kita seorang yang denial. Kita nafikan. Correct. Tak nak. Pasal kita ego. Nanti bila aku belajar dengan dia, aku punya kita rasa kecil. Rasa macam aku suami, come on. Nak belajar dengan kau. Okey? Jadi sebenarnya kita ni untuk mencari ilmu tak kira siapa pun. Ya, betul. Baik, kadang-kadang pakcik-pakcik ni ada yang datang kelas saya kadang. Kira saya cuba ambil tempat duduk dia. Betul. Kalaulah aku tua ni, aku boleh ke masuk kelas yang budak muda aja? Betul. Sedangkan pengalaman aku lagi banyak. Correct. Kan? Cuma bila saya lihat tu, maknanya diorang punya ego tu diorang letak tepi. Diorang turunkan ego diorang dan sebagainya demi untuk mencari ilmu Al-Quran. Jadi macam Bayaki ni dia belajar dengan isteri dia, itu takkan menjatuhkan martabat seorang suami. Itu takkan menjatuhkan martabat seorang suami. Jadi kalau kita ada isteri yang bagus ataupun isteri ada suami yang bagus baca Al-Quran dan sebagainya, untuk kita nak belajar ilmu Al-Quran jangan malu-malu, betul tak? Jangan malu-malu. Kita terus tanya, boleh tak semak bacaan kita sikit-sikit, betulkan sikit-sikit. Kalau tak ada pun terus cakap, boleh tak kalau saya mula dengan pembacaan qiraati, alif bata apa saya nak belajar daripada awal, boleh tak tolong ajar? Kalau tak boleh juga cari guru-guru yang boleh ajar, yang asas, yang boleh belajar asas dan sebagainya. Terbuka pada semua. Untuk orang yang suka Al-Quran, yang nak belajar pasal Al-Quran, semua boleh. Macam tu. Ustaz, saya yakin lah macam for isteri pun nak kena supportive lah, Ya, betul lah. Tak boleh macam asyik nak balik kerja nak kena semak diri je. Nak kena, must be supportive. Which I believe lah. I think rata-rata mungkin isteri-isteri yang mungkin lebih Ya, betul. Yang menyokong, yang mendorong suami.
Jadi kalau dia orang nak belajar tu, kalau boleh kita sebagai pasangan kita nak kena bantu each other lah. Betul. Bantu each other. Tak ada lah nanti kan kalau yang tak kena tak supportive tu kita balik tolong semak engkau ni asyik asyik semak je. Tangan tu aja tak pandai-pandai lagi. Semak apa? Nak semak bacaan. Nak semak rumah baru. Semak rumah baru. Nak semak bacaan baru pula. Yang lama tu belum kau betulkan lagi. Jadi kita nak kena, kalau orang tu suka pada Al-Quran, kita nak kena berikan sepenuhnya support mereka dengan hati yang apa orang kata sepenuhnya lah, kan, disokong orang. Macam guru saya katakan, kalaulah kita sebagai seorang guru Al-Quran, datanglah orang yang macam mana pun, kalau dia orang kata nak belajar Quran, jangan pernah tolak mereka, ajarkan mereka tentang Al-Quran. Jadi itulah prinsip saya, apa yang guru-guru saya sampaikan. Jadi kita bersama orang-orang yang tahu tentang Al-Quran, jangan lepaskan peluang tu untuk kita kongsikan kepada masyarakat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Baik. Jadi untuk Bayhaqi, dalam Al-Quran ni ada tak surah-surah yang kira orang kata favorite ke? Oh, favorite Kalau favorite, okay lah, because I suka tengok cerita Umar series. Umar series. Cerita Umar series lah. I mean, bukan kita gunakan benda tu sebagai satu yang kita nak kena percaya 100%, tapi sebagai panduan lah, apa yang ditulis dalam hadis dan sebagainya. So, and Umar series, I selalu gunakan tu untuk 30 hari Ramadan. So, because dia 30 episod. So, satu hari satu episod. Satu episod lah. Untuk, kadang kita nak cari sesuatu, Ustaz. Kita nak cari sesuatu yang untuk membakarkan semangat kita balik, untuk, naikkan iman kita and everything. So, mungkin ni salah satu caranya. And dalam satu episod tu, waktu mereka berhijrah ke Abyssinia. So Raja Najasyi itulah yang diorang berdebat pasal pasal ayat tu. So which is surah Maryam lah. Surah Maryam. Dan waktu sepupunya Rasulullah, Ja'far, kalau tak salah saya lah, Ja'far, dia yang kasih ayat, bacakan ayat tu. Surah Maryam Surah Maryam. Jadi memang suka sangat dengan surah Maryam lah ni. Macam bila lepas Ustaz dapat kupaskan ayat demi ayat. So lebih tu saya macam faham, macam sebenarnya Al-Quran ni macam baca buku lah. Macam dia jalan cerita. So waktu dia ceritakan Zakaria lahirkan Yahya dan seterusnya, macam mana Maryam lahirkan Isa. So very interesting lah how saya imagine like all of us can live during their days, like witness all this lah. Betul, masya-Allah. So that beautifies the whole thing, and then macam kasih kita semangat. And terus terang lah, hati saya pun kadang main bola ni asyik geram je. Saya nak marah je. Dia main bola kan tak boleh dipisahkan. Bola dengan gaduh tak boleh dipisahkan. Kadang-kadang pergi tu lebih banyak gaduh daripada main bola ni. Betul. Itu zaman-zaman kita dulu. Sekarang tak tahulah. Correct. Zaman kita main bola bulok. Kalau Bayhaqi ni kira dah tahap international. Tapi memang betul lah ada permainan bola. Memang yalah tu kita tengah game kita marah ke apa dengan sesiapa lah, tengah penat, and sometimes bila balik tu you on Al-Quran dia, it's like suddenly relax, tenang, everything like macam dah it kasih macam refresh ke badan balik. Betul. So I use that lah. Jadi sebagai untuk tenangkan lain orang lain cara, lain orang lain cara, mungkin lain orang perlu buat sesuatu yang berbeza. Mungkin pada saya macam yalah, saya kadang dapat on satu surah tu pun dah rasa macam okey lah, alhamdulillah. Dah tenang, lega. Lega. Itulah mukjizat Al-Quran. Bila kita buka tenung, tengok, kadang dengar, kadang bila baca lagi dapat ketenangan dia. Jadi untuk anda yang sedang menonton, anda kalau berkenaan dengan pembacaan Al-Quran, rasai nikmat tersebut. Ini bukan saya seorang cakap. Semua orang yang suka tentang Al-Quran, dia akan cakap benda yang sama. Jadi kalau kita ada Quran kat rumah, bacakan, buka Al-Quran, baca. Itulah tajuk lagu yang orang dengar selalu tu, suci dalam debu tu. Itu boleh dikiaskan dalam letakkan Al-Quran di almari. Dia suci, Quran tu suci, tapi dia dalam debu. Kenapa? Sebab dia tak baca Quran tu, dia simpan je. Lagu suci dalam debu tak tahu. Engkau bagai air yang jernih. Takut nanti kena pula lagu video ni. Jadi tajuk suci dalam debu tu sebenarnya kalau kita fikir balik tu, suci, benda yang suci tu Al-Quran. Dalam debu tu dia simpan kat atas almari, dia simpan ni benda tu. Quran ada, tapi pernah baca? Tak pernah. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita patut rasa malu kerana kita sebagai seorang Islam, kita diberikan
mukjizat Al-Quran tapi kita tak tahu nak membacakan Al-Quran. Sangat rugilah kalau kita tak nak jatuh cinta dengan Al-Quran tersebut. Okey, baiklah, balik kepada Baihaqi. Kalau mungkin Baihaqi boleh tak kongsikan bacaan-bacaan, mungkin ada hafal surah-surah ke, macam surah Maryam tadi selalu dengar. Surah Maryam. Ini mesti pernah hafal. Sikit lah, hafal sikit. Boleh tak kalau saya nak minta bacaan sikit ke? Boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Tak macam Ustaz Zahir lah, tapi tak boleh try. Oh, tapi tak- baca cakap je. Tahu tadi kasih Baihaqi dululah. Sekarang dia dah takut dah Ustaz Zahid. Ustaz Zahid dah letak standard yang sangat tinggi. Dia pun benchmark tinggi. Kalau nak turunkan saya boleh turunkan. Saya biasa bawa semua sumbang biasa. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit Sikit je lah. Ini eksklusif ni guys. Ya. Ini kita minta tiba-tiba dia kasih okey lah tu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati aqira. Wa qad balagtu minal kibri 'itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'alni ayah. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Subhanallahul azim. Masya-Allah. Masya-Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Cara bacaan dia tu tadi tinggal letak kat awal tu tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Masya-Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kita ucapkan kepada Baihaqi kerana sudi untuk kongsikan bacaannya. Memang masya-Allah. Kepada para penonton yang sedang menonton kat sini, memang terus terang saya katakan tak ada Quran yang dibukakan khas untuk Baihaqi, tak ada. Tak ada. Kalau nak kamera nak pusingkan pun pusingkanlah. Tak ada kamera, tak ada kamera pula, tak ada Quran yang disediakan. Memang dia hafal, masya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Baihaqi dapat hafal Al-Quran 30 juzuk dan juga dapat mengamalkannya, insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Tulis komen amin kat bawah tu. Jangan nanti kantuk-kantuk tu tulis komen sikit amin. Mana yang dah tulis jangan lupa tekan butang love untuk kita, insya-Allah. Baik. Jadi kita tadi dah tanyakan pasal Baihaqi, Ustaz Zahir dah berikan perkongsian. Sekarang baliklah kita kepada tuan rumah kita. Kita nak bagi kepada Ustaz Husin. Ustaz Husin, masya-Allah. Nampak Ustaz Husin dah tangkap lentok kat tepi tu. Nampak bila lah time aku ni. Okey, jadi Ustaz Husin, berkenaan tadi dengan Baihaqi, ada kongsikan sedikit waktu-waktu dia pergi belajar dulu. Dengan pak guru, kadang-kadang dia pergi tu pasal ada rasa takut dan sebagainya. Boleh tak kalau kita nak tanyakan kepada Ustaz Husin berkenaan dengan pengalaman Ustaz Husin, berkenaan kalau kita nak katakan perbezaan antara teknik mengajar waktu dulu-dulu lah orang kata dengan zaman sekarang. Perbezaan-perbezaan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tak? Kalau boleh panjang, silakan. Masa dah habis pukul 9. Tak apa, kita teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, apabila saya lihat Baihaqi baca surah Maryam, tersentak jugalah. Saya pun tak hafal surah Maryam tu. Masya-Allah, pemain bola. Walaupun bacaan dia nampak tajwid ni belum lagi, tapi alhamdulillah baik sekali. Betul? Baik sekali, dan bukanlah satu ayat, dua ayat, lebih berayat-ayat tu. Kan? Tahniah kepada Baihaqi, insya-Allah. Semoga diteruskan, insya-Allah. Kita tunjukkan contoh pada pemain-pemain lain yang kita boleh, masyarakat di luar juga, kita boleh baca atau hafal. Bukan orang yang baca Al-Quran ni ataupun asatidzah, kita pun boleh juga kalau kita ada kemampuan di situ. Okey, tadi soalan hantar tu apa tadi, Anaf terlupa sikit. Beza antara apa dulu dan sekarang. Perbezaan. Kalau dululah, kalau misalnya zaman Ana dah mengkampung dulu, kalau kita belajar kan, selalunya kita belajar, kita memanglah terikut akan kawan-kawan nak pergi belajar. Tapi Ana dia dapat pendidikan Al-Quran daripada ibu Ana sendiri lah. Seperti Ustaz Zahir tu, ibu saya. Kalau silap, ibu saya dulu pun qaria di kampung. Tapi cuma dia waktu pertandingan dia dapat second. Tak silap lah. Tapi tak ada masalah. Cuma saya tak dapat bacaan macam Ustaz Zahir, macam orang-orang qari lah. Maybe bukan bahagian saya di situ. Tapi alhamdulillah,
Cuma nak kongsikan perbezaan dulu dan sekarang. Kalau dulu kita belajar Al-Quran, ialah belajar di kampung, di rumah. Tapi masalah dia apabila ialah budak-budak kan dulu nakal sikit kan. Yeah. Jadi dulu tak ada macam rumah flat. Sekarang kalau rumah flat, dulu pintu depan ada, pintu belakang ada. Ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Betul. Jadi itu peluang kita lah kan. Peluang dia apa? Bila guru mengaji tu ada urusan ke pergi toilet, itulah budak-budak tu. Dia katakan cabut dah. Itu katakan cabut. Jadi makna bila guru tu pergi toilet terus dia lari ya. Dia tahu dia kena turn. Itu yang buat dia menggigil. Itu kata tak pandai nak belajar ngaji tu kan. Dia cabut dia lari ya. Dan kaedah dulu bersama. Pukul bantai tu bukanlah katakan pukul bantai tu untuk ni, pukul untuk mendidik. Betul. Tapi kalau sekarang, budak sekarang kena tengking, kena marah, kena pukul, dah mak datang, bapak datang. Kita pula kena pukul. Ya betul. Kita pula yang kena komplain. Jadi beza dekat situ. Mindah dia orang tak sama. Tapi tak apa. Yang saya lihat bukan tak dulu berkesan. Cuma kesan yang dulu mendalam lagi lah. Bila kita penat ataupun kita dipaksa, insya-Allah itu keberkahan di situ. Bukan yang sekarang tak ada dalam diri kita Ya betul. Tapi sekarang ni dia lain sikit. Kaedah macam-macam kaedah. Kalau dulu kita belajar Al-Quran atau mengaji lah kan. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Betul, kena yang boyan alif ceper A, alif ceper I, alif ceper lepas semua ada juga. Jadi itu yang boyan lah kan. Yang jauh lain lagi. Yang jauh lain lagi Ustaz. Saya belajar punya mak saya pun boyan, tapi itulah tak dapat masuk boyan. Dia Melayu dia dapat. Alif di atas A, alif di bawah I. Itu yang cara yang kita pelajaran yang kita dulu belajar. Tapi saya lihat sekarang kaedah dia lain. Kaedah baca Iqra ataupun qiraati ataupun baca adalah kaedah-kaedah yang al-bar tilawati. Dia tak sebut macam kita alif di atas A, alif di bawah dia tak, dia A, ba, terus cepat. Tapi saya pernah lihat perbezaan dia apabila kita baca alif di atas A, alif di bawah memang lambat, tapi kita boleh kalau dikasih Al-Quran kita boleh eja. Dapat Al-Fatihah alif lam mati di atas A. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam itu. Tapi kalau yang budak yang sekarang ni saya tak tahu lah, ada yang lain yang okey lah. Yang kalau saya lihat kaedah sekarang apabila sudah dia macam eja, dia bunyi macam biasalah. Macam tu betul lah macam tu. Saya pernah lihat apabila, tapi tak ada masalah. Yang penting kita nak hidupkan minat dan bacaan anak-anak kita lah. Jadi kaedah dia tak masalah, cuma raya tujuan dia sama. Orang tu boleh baca Al-Quran. Tapi yang kaedah sekarang lebih cepat daripada kaedah dulu. Tapi kesan kaedah dulu saya lihat kita boleh eja. Itu eja dia. Itu yang bagus dia unik lah. Unik dekat situ walaupun dia lambat. Walaupun dia lambat. Tapi yang tentang bab yang pukul bantai itu pukul mendidik. Ya betul. Nanti cakap ustaz ni betul bukan. Pukul mendidik, bukan yang pukul nak cederakan. Kadang-kadang bila dia kena sakit sikit dia akan bersungguh-sungguh dalam baca Al-Quran. Dengan ketakutan tu lah yang akan membawa dia bersungguh. Ya betul. Itu yang kadang ada tak datang juga tu. Itu yang bayangkan. Itu trauma tu kan. Jadi dia apa guru lepa je habis hilang anak tu. Itu biasa, itu terjadi. Betul. Tapi insya-Allah lah kalau misal sekarang dah tak boleh. Kalau 3 bulan ada di pintu belakang je. Jangan Ustaz, takut ditangkap pula nanti. Betul lah, jadi Spiderman pula nanti kan. Jadi dulu boleh, sekarang tak boleh. Okey baik, terima kasih Ustaz Husin kerana sudi untuk mengkongsikan tentang perbezaan antara teknik mengajar waktu dulu dan zaman sekarang. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan juga pendapat daripada Ustaz Izam kita. Mungkin Ustaz Izam ni kalau korang sekali pandang nampak dia macam bukan orang Singapura, nampak macam dengan berpakaian macam orang Indon tak ada memang orang Singapura, orang Singapura. Cuma dia hari ni dia nak berkonsepkan macam tu lah. Senyum Ustaz Izam ni, dia memang Masya Allah murah senyuman dia ni. Dia suka bagi senyuman. Okey, mungkin ada pendapat pula, mungkin ada perkongsian Ustaz Izam yang nak kongsikan berkenaan dengan dulu dan juga sekarang daripada segi sistem mengajar ni lah. Baik, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ustaz Syahid kerana tunjukkan soalan daripada saya pula. Dan insyaAllah nanti kemudian saya nak tanya Ustaz Syahid pula. InsyaAllah. Saya nak jadi panelis. Nanti masih ada juga insyaAllah. Okay, baik insyaAllah. Baik, daripada pengalaman saya sendiri, saya pun duduk kampung dahulu. Dekat Lim Chu Kang ni Curut tu. Biasalah kalau kampung nak belajar ngaji jalan paling jauh. Tapi alhamdulillah saya awal mengenal huruf-huruf hijaiyah ni belajar daripada mukaddam dari makcik saya sendiri. Dan kemudian saya belajar dekat orang kampung juga kat situ yang mengajar dan seterusnya, belajar teruslah. Dan beberapa guru lah yang saya lalui
dan berbagai macam kaedah. Kalau kampung dulu orang gunakan Al-Quran Majid ataupun sekarang kita makan gunakan Rasam Rosmani Betul. Kerana ada Al-Quran yang kita guna Majid tu ataupun ini guna Rosmani, ada yang mereka tak boleh baca. Ada perbezaan kat situ. Itu kerana orang dulu dia gunakan Al-Quran yang mungkin daripada India ataupun Malaysia masih gunakan atau di Indonesia memang masih gunakan Majid. Dan bila Rasam Rosmani ada sedikit kegenjutan dalam segi bacaan. Itu antara satunya lah yang saya sendiri dulu pada awal-awal tu bila belajar daripada kampung tu, bila nak tukar ke Rasam Rosmani tu ada sikit kesusahan, ada kesukaran. yalah macam untuk kita mengenal. Tapi alhamdulillah bila kita dah latih dengan guru ya, contoh antara satunya Ustaz Zakaria adalah antara satu Ustaz Zahir punya ayah kepada Ustaz Zahir, saya belajar dengan Masya beliau juga, dan berapa jugalah Ustaz Afandi, berbagai guru juga yang saya pelajari, dan alhamdulillah saya dapat peroleh ilmu daripada mereka semua yang masya-Allah kira macam the legend Betul. So, tak semai sikit lah. Dan begitu juga di Masjid Mujahidin contohnya program yang diadakan seperti Qiraati daripada Raudatul Mujahidin di Selangor tu, di mana kaedah seperti tadi kan, contoh kita awal dulu kita ada Muqaddam Baghdadi, ada Qiraati, ada Iqra, di mana mereka punya cara tu memang tidak eja. Macam saya dulu belajar, macam Ustaz Hussein kata, saya belajar dulu mengeja. Bila mengeja tu, bila kena zaman sekarangnya ba'a, qaraba contohnya. So satu perbezaan yang dapat dinikmati oleh zaman sekarang yang mudah, dan mudah-mudahan dia dapat lebih cepat untuk mereka belajar. Formula-formula terkini. Formula terkini. Ini satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan untuk masyarakat umat Nabi Muhammad ni, yang waktu ketika sekarang, zaman sekarang ni kita dapat nikmati lebih dapat kita pelajari lah lebih baik kata orang tu mungkin. Bukan maksudnya dulu pun baik, satu keunikan, satu kelebihan yang mereka pada waktu dulu tu mungkin orang mengeja, zaman sekarang tak dapat mengeja. Tetapi dengan cara kaedah yang berbeza. Dapat baca benda yang sama. Benda yang sama, betul. Itu antara satu perbezaan yang saya dapat lihat. Dan begitu jugalah kalau guru dulu dia bercara tu kalau salah di rotan itu biasa. Kira Ustaz Itam pun kena juga Benar kena. Supaya kata orang tu lebih kita cepat kata orang tu ingat supaya dapat dikesan tu membaca Al-Quran tersebut lah tu kita kenal dan hasad huruf-huruf tersebut dan dapat baca dengan baik lah, insya-Allah, mudah-mudahan lah. Itu antara satu pengalaman yang saya dapat berkongsi lah. Betul. Ustaz, kita dah ini saya berkongsi. Sekarang kerana waktu tu saya nak tanya pula Ustaz, macam mana pengalaman Ustaz sendiri? Bagaimana Ustaz? Ustaz punya pengajian ataupun mungkin dapat kongsi. Jarang-jarang orang tanya balik moderator ni. Tuan rumah boleh Tuan rumah boleh tanya. Tuan rumah dia boleh lah, dia ada wildcard dia Gurau-gurau saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengalaman Ustaz Izam, pengalaman Ustaz Hussein, dan mungkin saya percaya Ustaz Zahir dan sebagainya pun ada pengalaman-pengalaman masing-masing. Jadi untuk saya, pengalaman saya belajar di Singapura, guru-guru saya di Singapura masih agak lenient lagi, masih okey. Tak adalah pukul bantai dan sebagainya. Tapi bila saya menjadikan kaki ke Ma'had Tahfizul Quran wal Qiraat, waktu tu kita mula untuk belajar Al-Quran di negeri Kelantan. Saya mulakan untuk menghafal Quran di sana dan sebagainya. Bila tengok tu memang sistem pembelajaran dia memang sangat-sangat ketat. Jadi daripada segi masa dan sebagainya memang betul-betul compact. Jadi dia nak kita, bila kita masuk satu slot tu ataupun satu sesi, bila dalam kelas tu memang betul-betul kita dapat sampaikan apa yang diperlukan. Contoh hafalan baru dan sebagainya. Jadi dia akan pressure kita dari segi marah dan sebagainya. Macam Ustaz Hussein katalah, kalau dia ada rotan dan sebagainya, itu pun dengan kerana untuk mendidik. Jadi bila kita ada rasa takut, kita nak bersungguh-sungguh. Sebabnya kalau kita tak hafal Quran, dia cuma bagi satu hari kita perlu satu muka surat. Kurang daripada tu, kita akan dirotan dan sebagainya. Ataupun dijemur dengan tengah panas 4 jam. Tak kelakar guys. Kalau dijemur tengah 4 jam, bawah panas memang betul-betul panas. Jadi kadang-kadang kita tak boleh. Kita kena skip meal. Kita kena tak boleh makan tengah hari, kita kena skip meal dan sebagainya. Ini semua daripada perjalanan tarbiyah. Untuk mereka tarbiyah kita, untuk mendidik kita daripada segi kita mempelajari ilmu Al-Quran tersebut. Jadi bila kita belajar Quran ni, kita nak kena sungguh-sungguh. Kadang bila kita dah dewasa macam ni, kadang kita nak belajar Quran tapi tak ada orang yang push kita dan sebagainya. Ingat, kita sebagai orang Islam, kita perlu ada tanggungjawab, kita perlu ada amanah yang kita pikul, iaitu untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran, bagaimana nak baca, macam mana nak faham dan sebagainya. Itu adalah amanah dan untuk diri kita sendiri. Kita nak kena gunakan ianya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dia kita, kalau kita beli kereta baru, macam bayar beli kereta baru pula. Asyik kereta baru je. Kira kalau kita beli kereta,
baru ke lama ke dan sebagainya. Dalam tu mesti ada manual. Tak kira lah beli kereta ke, beli apa-apa dan sebagainya. Dan kita bila kita beli benda baru, kita akan sibuk untuk mencari buku manual tersebut kerana kita takut apa? Takut tersilap. Sama dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita perlu pegang Al-Quran kerana kita tidak mahu ada berlaku sebarang kerosakan dalam perjalanan kita di dunia ini. Jadi kita nak kena berpandukan, kena berpegang teguh dengan Al-Quran. Ikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana contohnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena ikut rapat dengan manual kehidupan kita, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi saya doakan mudah-mudahan anda semua yang sedang menonton, anda juga mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Saya doakan mudah-mudahan anda semua boleh membaca Al-Quran, boleh menghafal Al-Quran, boleh faham Al-Quran, dan yang paling penting boleh mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Jadi sekarang siapa nak tanya ni? Jadi masih host. Masih host. Okey, untuk anda yang sedang menonton pada saat ini, terima kasih kerana bersama dengan kami program Anjuran Masjid Mujahidin, yang mana program ini santai bersama Masjid Mujahidin. Untuk malam ni, tajuk dia sebenarnya jatuh cinta pada Al-Quran. Jadi bila kita semua cerita pasal Al-Quran, diharapkan iman anda bercakap tentang Al-Quran, anda juga bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu Al-Quran tersebut. Jangan risau kerana mempelajari ilmu Al-Quran ni tak pernah akan rugi. Jadi sama-sama, kalau kita seorang suami, jangan lupa pimpin tangan isteri untuk bawa belajar sekali. Jangan lupa bawa tanggungan bawah kita, anak-anak kita bawa sekali. Kalau kita sebagai seorang isteri, suami yang keras kepala, degil, tak nak belajar Quran, jangan lupa lembutkan hati dia. Doa banyak-banyak, ya Allah, lembutkanlah hati suami biar kita semua dapat belajar Quran, kita faham agama Allah Subhanahu Taala. Doa sama-sama. Kita dalam keluarga, kita nak kena sama-sama, antara kita, doa antara kita. Doa kepada Allah Subhanahu Taala untuk kita semua disatukan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi kalau kita dalam program ni ada bacaan-bacaan Quran kan? Mungkin boleh tak kalau kita bersama dengan viewers kita? Ya. Untuk kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Saya akan bacakan sikit. Yang lain akan disambung oleh Ustaz Zahir lah. Okey, jadi kita baca sama-sama boleh jadi untuk anda yang berada di rumah yang share dan sebagainya, terima kasih sangat-sangat ya. Terima kasih sangat-sangat. Sebelum saya baca Allahumma arhamna bil Quran ni, saya nak meminta sesuatu, nak memohon sesuatu kepada anda semua yang sedang menonton. Pada saat ini Masjid Mujahidin sedang mengumpul dana ya. Jadi untuk anda yang ada kelebihan wang, ada rezeki yang lebih untuk bulan ini dan sebagainya, dengar-dengar bulan 12 ada bonus tapi tak apalah. Salurkan walaupun rendah, ingat derma kita tu mesti yang ikhlas. Mana semampu mungkin. Kadang-kadang ustaz saya ada duit tapi saya tak mampu nak bagi banyak. Tak apa, bagi yang sikit mana yang boleh. Jangan gunakan duit yang tanggungjawab kita nak perlukan, kita bagi semua kat masjid dan kita tak ada duit pula. Tak boleh pula macam tu. Jadi kita nak kena bagikan. Tengok duit mana yang perlu kita bersalurkan kepada masjid, kita salurkan kepada masjid. Masjid Mujahidin kini memerlukan bantuan anda kerana tadi saya dah kongsi cerita, saya dengar cerita-cerita daripada Ustaz Hussein, Ustaz Izam berkenaan dengan bumbung yang bocor. Bumbung yang bocor. Tadi saya sebelum saya masuk dewan ni nampak ada air-air yang bekas-bekas air agak besar juga tempat dia tu. Jadi ini bumbung masjid. Jadi insya-Allah kalau kita salurkan, sedekah yang kita beri tak akan pernah rugi tuan-tuan. Saya mengajak anda untuk melakukan kebaikan ni, derma kilat untuk bumbung Masjid Mujahidin. Saya ajak anda bersama. Saya tak nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak masuk sama-sama biar semua orang boleh dapat melakukan kebaikan ini bersama, walaupun serendah 50 sen, $1, tak kira. Tak kira. Semuanya boleh. Yang penting kita derma bantu Masjid Mujahidin. InsyaAllah. Semua boleh kan? Kalau boleh tekan butang love. Dan siapa yang tekan butang love tu saya akan tengok balik nanti balik. Siapa yang tekan, jangan lupa derma. Okey, itu saja. Saya mewakili Masjid Mujahidin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua dan kami mohon ribuan ampun dan maaf jika berlaku sebarang kekurangan yang berlaku, mungkin gurauan kami percakapan kami yang mungkin terguris hati dan sebagainya. Mohon maaf sangat-sangat. Gurauan-gurauan kita ni sekadar hiburan semata-mata. Selainnya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Dengan ini, sebelum saya menutup majlis, sama-sama kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Dengan ini saya mewakili semua panelis-panelis speaker yang berada di sini ingin mengucapkan selamat malam dan akhir kalam kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.